Selamat pagi. Tanpa kita sadari, akhirnya satu lagi perbuatan yang mengejutkan daripada Najib telah dibongkar oleh bekas peguam negara ini. Saman Najib adalah serangan ke atas kes jenayah lainnya, kata Peguam Thomas. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa saman Datuk Seri Najib Razak terhadap bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas atas dakwaan menyalahgunakan kuasa dan 4 kes beliau membabitkan 1MDB yang sedang berjalan adalah satu serangan kolateral. Peguam Alan Adrian Gomez yang mewakili Thomas berkata, saman Najib ialah satu penyalahgunaan proses mahkamah dan tidak boleh dipercayai kerana keempat-empat perbicaraan kes jenayah tersebut adalah prosiding yang boleh menghasilkan keputusan memihak kepada bekas Perdana Menteri itu. Alasan yang menyokong permohonan itu atau tuntutan utama terhadap anak guam saya adalah melampau, remeh, menyusahkan dan merupakan satu penyalahgunaan proses mahkamah. Planatif tidak mempunyai kuasa atau planatif tidak mempunyai kausa tindakan yang munasabah terhadap defendant dan tidak dapat dipertahan serta harus dibatalkan, katanya pada prosiding pendengaran permohonan Thomas untuk membatalkan saman Najib. Beliau berhujah unsur-unsur tindakan melulu dan salah guna dalam tuntutan membabitkan misfiances memerlukan penentuan sama ada Thomas ketika mengenakan pertuduhan telah menyalahgunakan kuasanya atau bertindak melulu atau acuh tak acuh sekiranya tindakan sedemikian boleh menjejaskan Najib. Gomez juga berhujah bahawa jika Najib berpendapat pertuduhan bagi kes 1MDB terhadapnya adalah salah, ahli Parlimen Pekan itu sepatutnya memulakan prosiding semakan kehakiman untuk membatalkannya dan merujuk proses yang digunakan oleh bekas pengarah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Datuk Profesor Dr. N. Sundra Rajo dalam satu kes lain. Peguam itu berkata, Najib belum dibebaskan daripada perbicaraan bagi salah guna kuasa dan pengubahan wang haram, membabitkan dana 1MDB, perbicaraan membabitkan laporan audit 1MDB, perbicaraan membabitkan RM6.6 bilion, dana International Petroleum Innovation Corporation, serta perbicaraan pengubahan wang haram membabitkan RM27 juta dana SRC International selain berhadiah. Oleh itu, beliau tidak boleh mengemukakan tindakan sivil ini. Peguam Datuk Fairuz Hussein Ahmad Jamuluddin yang mewakili Najib pula berkata, hujah Thomas tidak menjawab saman yang difailkan terhadap beliau. Sebaliknya adalah percubaan untuk mengalih perhatian mahkamah kepada pertuduhan jenayah yang dihadapi oleh ahli parlimen atau ahli politik itu. Fairuz Hussein berkata, penyataan tuntutan Najib terhadap tindakan ini tidak memplead sebarang fakta berkaitan kesalahan atau ketidakbersalahan beliau dalam kes kesemua jenayah itu. Sebaliknya, fakta yang diplead berkisar tentang bagaimana defendant merancang pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib sejak 2012 dan semasa berbuat demikian, beliau turut melobi untuk menjadi peguam negara sekiranya berlaku perubahan dalam kerajaan. Thomas telah campur tangan serta mempengaruhi siasatan terhadap Datuk Seri Najib dan selepas pertuduhan dikenakan ke atas anak guam saya, beliau Tommy Thomas secara konsisten membuat kenyataan umum mengenai Najib. Beliau melakukan perkara ini melalui kenyataan media dan buku yang ditulisnya, yaitu My Story Justice in Wilderness, katanya. Beliau mendakwa Thomas turut menyembunyikan bukti yang boleh membantu pembelaan Najib dalam keempat-empat kes jenayah itu. Pada 22 Oktober 2021,
Najib memfailkan saman terhadap tersebut yang mendakwa pertuduhan terhadapnya adalah sebagian daripada langkah yang dirancang lebih awal oleh Thomas dan ia selari dengan rancangan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Najib 69 tahun mendakwa beliau telah dituduh secara salah di mahkamah dalam kes yang membabitkan 1MDB IPIC salah guna kuasa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 serta pengubahan wang haram di bawah Akta Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Beliau memohon satu deklarasi bahawa Thomas telah melakukan misfeasance dalam jawatan awam dan ganti rugi RM1.9 juta termasuk fee rundingan untuk pasukan audit bagi menyemak dokumentasi dan penyediaan fakta untuk menangani pendakwaan terhadapnya. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Batche bersambung pada 21 Oktober ini. Itulah dia isu yang mengejutkan kita semua apabila Najib didedahkan perbuatannya sekali lagi. Saman Najib adalah serangan ke atas kes-kes jenayah lainnya, kata bekas Peguam Negara. Dan jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang. Ada orang tanya dengan aku, patutkah Najib memecat Lokman Adam sekarang? Patutkah Najib untuk meninggalkan Lokman Adam sudah sekarang? Patut sudahkah Najib? Bergantung sepenuhnya pada orang yang betul. Semua jawaban aku, iya. Pertama sekali, Lokman Adam sebenarnya tidak ada apa-apa jawatan dalam UMNO. Dia hanya pengikut setia kepada Najib. Ramai orang tanya, kenapa aku hentam Lokman Adam sangat? Bukan aku hentam, tapi aku kesian pada Najib. Karena yang dibuat oleh Lokman ini banyak membuatkan Najib yang terkesan. Lokman kurang terkesan, Najib yang terkesan pada pendapat aku, kerana Najib sedang merayu dalam pengampunannya. Selain daripada itu, aku juga fikir Najib sekarang ini dia perlukan penasihat yang baru. Najib tak perlu tukang kipas yang lama. Kerana sebelum ini, seperti yang kita tahu, banyak orang yang suka kipas Najib. Itu juga menjadi puncak kejatuhan Najib. Ramai yang tak tegur Najib. Pada pendapat saya, ramai yang tak tegur Najib. Lebih ramai yang mengipas Najib daripada yang menegur Najib. Andai kata Najib mempunyai penasihat yang tepat, aku fikir tindakan meminta pengampunan tergesa-gesa kepada yang di-Pertuan Agong itu tidak akan terjadi. Ini tidak. Belum sampai 24 jam dikenakan hukuman, dimasukkan dalam penjara, sudah terhege-hege, tergesa-gesa meminta pengampunan kepada yang di-Pertuan Agong. Bukankah itu sesuatu yang boleh menyinggung? Bukankah itu sesuatu yang boleh menyinggung Istana Negara? Seakan-akan mempergunakan pula yang di-Pertuan Agong. Itu sebabnya aku selalu terfikir dan aku selalu memberikan pendapat, Najib perlu penasihat yang tepat pada waktu ini. Najib perlu orang yang tepat pada waktu ini. Tidak perlu lagi tukang kipas, kerana Najib memang hanya tinggal guna kipas sekarang di penjara. Tak perlulah lagi tukang kipas. Selain itu, aku fikir sudah tiba masanya para pemimpin yang ada di dalam parti-parti politik mempunyai penasihat-penasihat yang tepat. Jangan lagi ada penasihat yang hanya tukang kipas. Tukang kipas ni dia selalu hanya memuji, dan memuji, tapi jarang sekali berani mengkritik dan mengubah. Aku puji Rafizi, kerana Rafizi berani memberikan pendapat beliau walaupun kadang-kadang tidak selari dengan pendapat Anwar Ibrahim. Tetapi pada masa yang sama, Rafizi tidak pernah mengecam Anwar Ibrahim. Itulah kehebatan Rafizi. Kita jumpa lagi.